Memang bila dapat tahu je positif tu, rasa gelap dunia. Allah lebih sayang opah saya dan disahkan meninggal dunia lah. Hari ini Maja Remaja bersama dengan Kak Safura, which is salah seorang ahli keluarga kepada mangsa COVID-19 yang baru meninggal baru-baru ini. Salam takziah kami ucapkan kepada Kak Safura. Apa perasaan masa first time dapat tahu ada ahli keluarga yang terkena COVID-19? Okay, waktu pertama kali tu, actually saya ni memang tahu sebab opah saya berusia 95 tahun. Jadi kita tahu kan bila pandemik ni datang, kita tahu golongan-golongan yang berisiko, golongan warga emas ni, mereka ni memang vulnerable punya kategori. Jadi saya ni protect opah saya tu sampaikan kita dah setahun lebih kan dalam pandemik ni. Saya memang tak salam tangan dia, saya tak cium tangan dia, saya tak rapat pun dengan dia. Saya memang jaga SOP. Even hari-hari kalau saya dengan dia pun, saya akan duduk jauh-jauh sebab saya ni sangat, orang kata tu bertanggungjawab untuk melindungi dia. Tapi itulah bila benda tu nak kena kan, apa yang terjadi sebenarnya waktu sebelum kita beraya tu, jangkitan tu bermula apabila actually ada jenazah lah yang meninggal di surau di kawasan rumah saya tu. Kemudian mereka tak buat swab test lah. Jadi kami tak tahu sebenarnya jenazah tersebut adalah pesakit COVID-19. Jadi AJK di situ termasuk dengan ayah saya sendiri menguruskanlah jenazah tersebut. Dan pada sebelum raya, saya ingat lagi pada 11 Mei waktu tu, ayah saya dah start menunjukkan gejala. Beliau demam, memang terus tidur, batuk, semua. Dan waktu tu saya dah rasa macam tak sedar hati sebenarnya. Jadi bila dah raya, kita raya 13 Mei kan. Dan waktu tu lah ayah saya still lagi tak boleh bangun semua. 3 hari selepas tu kita orang buat swab test dan ayah disahkan positif. Dia adalah orang pertama yang dalam keluarga dan dalam kluster di tempat tinggal saya tu, dia adalah yang pertama sebenarnya buat swab test. Sebenarnya ramai lagi yang dah bergejala tapi mereka tak tahu kan, tak sedar yang itu sebenarnya COVID-19. Dan waktu tu saya terus buat swab test, satu keluarga buat swab test. Malangnya saya disahkan positif dan lebih teruk lagi apabila ibu dan opah saya juga disahkan positif. Yang lain semuanya negatif. Dan waktu tu saya memang menangis sebab saya tahu mungkin saya boleh selamat. Tapi bagaimana dengan kedua orang tua saya dan opah saya? Hari-hari kita menantikan, dia penuh pengharapan, penuh doa. Tapi Allah lebih sayang opah saya dan disahkan meninggal dunia lah disebabkan COVID-19. Jadi yang masa kena tu, memang satu rumah sekali duduk ke? Actually sebenarnya saya ni hantar anak saya sebab ibu yang jaga. Jadi hari-hari memang saya kerja kan. Jadi saya memang hantar. Jadi yang ada kat rumah tu adik saya. Seorang je. Jadi saya ni pula, adik saya alhamdulillah dia okey. Tapi saya pula yang sakit. Dan alhamdulillah anak saya, suami saya tidak kena lah. Jadi disebabkan saya terpaksa hantar. Sebenarnya mereka memang duduk 4 orang je. Sebab kan time tu pun kita tak dibenarkan pulang balik kampung semua. Jangkitan tu pun sebenarnya daripada kluster tempat tu kan. Apa yang macam Kak Safura buat masa dapat tahu kena COVID-19 tu kan? Memang kuarantin dekat rumah sendirilah kiranya. Untuk saya memang saya kuarantinkan diri sebab saya memang dapat call daripada KKM dan tengok saya ni tak ada simptom yang terlalu berat lah kiranya. Jadi saya kuarantinkan diri tapi masih dalam berjaga-jaga. Jadi ada satu masa tu tiba-tiba je rasa macam sesak nafas. Memang sangat-sangat susah untuk bernafas. Dan waktu tu dah saya pergi ke COVID Assessment Center untuk cek darah dan cek juga oksigen dalam darah dan juga dalam badan kan. Alhamdulillah semuanya okey. Untuk ayah dengan ibu ada tak macam simptom tu teruk dekat diorang masa kena tu? Ayah saya, dia simptom tu teruk sebab dia yang pergi ke tempat tu kan. Dia yang bertenaga. COVID ni satu yang buatkan saya rasa dia agak lain daripada sakit yang lain. Kita lihat orang tu pada minggu lepasnya dia bertenaga, dia boleh buat kerja, dia boleh pergi mana-mana. In fact dalam bulan Ramadan tu dia keluar pergi sana, semua pergi buat kerja lah kan. Bila dia dijangkiti COVID-19 tu, dia terus jadi macam collapse, ganggu semua sistem badan
pesakit tersebut. Jadi macam ayah saya daripada seorang yang bertenaga, bila dia dimasukkan, ibu, ayah saya dan juga opah saya dimasukkan ke hospital Sungai Buloh, lepas je ayah saya yang pertama sekali dia discharge, dia terus dapat penyakit kencing manis yang siap kena insulin. Jadi dia macam kita orang ni tak pernah tahu bahawa ayah tu ada sakit yang macam tu, sebab dia memang seorang yang sihat gila. Tapi bila kena je penyakit tu, dia kacau saluran badan, dia cari yang mungkin organ ataupun yang paling lemah kan dalam badan. Dan saya ni yang paling orang kata terkesan dan antara kisah yang agak sedih di mana keluarga saya kena, tempat yang dah terkena COVID tu dah jadi satu kluster yang amat besar. Dan seluruh penduduk kat situ, penduduk Pansapuri tu, bayangkan ada 18 tingkat, ada 4 blok tu, semuanya terkena. Kecuali yang tingkat-tingkat atas hingga ke hari ni, jumlah kematian adalah 9 orang. Macam yang kita punya DJ Hisham kan ada bagi tahu, kita punya sistem sekarang ni healthcare ni dah memilih pesakit. Jadi itu yang berlaku kepada opah saya sendiri tu, sebabnya dia dah terlalu berusia. Jadi bila kami dapat call daripada doktor pun, doktor kata memang dia tak boleh nak masukkan ke ICU, tak boleh nak intubate, semua tu tak boleh. Semua prosedur-prosedur tu tak boleh. Mereka hanya menjalankan prosedur untuk selesakan pesakit saja, di mana mereka bagi makan, mereka bagi oksigen. Tapi dalam arti kata lain tu, kiranya macam menunggu masa saja. Virus tu sebenarnya dah penuh dalam paru-paru arwah opah saya. Kerana opah saya ni, dia memang tak ada sakit yang kronik sangat. Dia hanya tak boleh berjalan sebab dia pernah jatuh je. Yang lain daripada tu memang tak ada. Bila kita konsult dengan doktor, doktor kata untuk hidup tu sangat tipis sebab virus tu dah penuh dalam paru-paru dia. Jadi waktu tu lah kita sebagai ahli keluarga ni terpaksa reda. Saya tak tahu kenapa, bagi saya itu adalah satu tempoh yang lama sebabnya beliau dimasukkan tu waktu malam yang dia diambil oleh pihak KKM tu. Sebenarnya dia punya pernafasan tu dah macam tercungap-cungap. Nafas dia dah makin pendek waktu tu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sebab KKM cepat datang untuk selamatkan opah dan ibu saya pada waktu tu. Jadi mereka ni dibawa ke Sungai Buloh bahagian kecemasan. Waktu tu katil penuh, jadi diorang terpaksa pakaikan oksigen dekat bahagian kecemasan je. Jadi total masa tu nak dikirakan selama 16 hari sebelum beliau disahkan meninggal dunia lah. Kak Safura boleh bagi last lah macam pesanan dekat remaja dekat luar sana, actually during lockdown sekarang kan? Macam yang apa yang saya lalui ni, sebenarnya kalau saya tak terkena, mungkin kita hanya tengok statistik je. Kita tengok daripada social media, statistik. Oh, kes hari ni berapa? Kematian berapa? Oh, dekat sini macam mana, kat sini macam mana semua. Kita hanya tengok saja. Dan kita hanya kata, macam tu. Tapi bila kita dah kena dan ada di antara kenalan kita, ahli keluarga kita yang kena tu, perasaan memang sangat-sangat pedih, sangat-sangat macam seolah-olah tak ada harapan. Untuk remaja-remaja sekalian, sebenarnya kita ni, musuh kita yang COVID ni bukan COVID tahun lepas tau. Sekarang ni dah COVID yang advance, COVID-19 yang baru. Kerana variants baru ni, dia memang boleh pergi kepada sesiapa saja. Nasihat saya, tolonglah buat masa ni memang tak ada ubat, kalau boleh ambil vaksin. Dan saya berharap sangat pihak-pihak kerajaan dapat mempercepatkan juga vaksin kepada golongan remaja. Jaga SOP, jaga keluarga anda, jaga diri anda juga. Itu yang paling penting. Kalau dah kena tu, saya cakap terus terang lah, itu adalah perjalanan sejarah hidup paling sedih lah. Memang bila dapat tahu je positif tu, rasa gelap dunia. Rasa macam, apakah kita ni selamat? Apakah kita ni survive? Saya nak share satu benda. Saya pergi di COVID Assessment Center kan. Waktu saya beratur tu, semua tu adalah positif COVID-19. Mereka ada yang memakai gelang, ada yang tidak. Dan ada yang boleh beratur sejam dengan saya di bawah panas. Aku beratur dekat sini, semua ni confirm positif. Tapi mereka nampak tidak bergejala langsung. Korang kena tahu yang sebenarnya memang kita tak
boleh tahu, tak boleh kesan dah orang-orang yang positif ni. Jadi kita ni yang masih belum dijangkiti, anda tolonglah lindung diri anda, jangan dijangkiti. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat Kak Safura sebab meluangkan masa dengan majalah remaja, kongsi pengalaman Kak Safura. Take care, stay safe. Thank you, Share.